Itu dia tadi antara perkongsian yang sempat dirangkum oleh rakan wartawan kami yang anda kongsikan di TikTok anda. Dan kalau kita bercakap tentang sedekah ini, seperti yang telah pun kita wawarkan dari awal tadi, mungkin setiap daripada individu itu mempunyai pemahaman ataupun konsep yang berbeza tentang sedekah. Ada orang memang sedekah itu amalan setiap hari. Ada orang yang mungkin kurang berkemampuan untuk bersedekah dari segi wang ringgit, tapi ada sedekah-sedekah tertentu yang tidak dikongsikan kepada individu-individu di sekelilingnya. Betul. Dan hari ini kita nak kupas lebih banyak lagi apa sebenarnya jenis ataupun bentuk sedekah yang mungkin dibaguskan ataupun disarankan dalam bulan Ramadan ini, ataupun bagaimana kalau persepsi manusia katanya kalau yang berkemampuan saja boleh sedekah, tapi bagaimana pula nasib untuk mereka yang kurang berkemampuan, apa jenis sedekah yang mungkin mereka boleh hulurkan. Dan hari ini kita nak perkenalkan tetamu di studio kita bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif Muhammad Kashim, di mana Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, bersama dengan kita. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam 7 Ramadan, Datuk Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Dah sampai 7 kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak lama dah. Okey. Kita berbalik kepada topik kita pada hari ini, iaitu tentang sedekah ni bulan puasa saja ke? Yep. Kalau kita lihat di bulan puasa ni, Alhamdulillah, ramai dalam kalangan masyarakat ini memang berpusu-pusu, berlumba-lumba. Daripada sebelum puasa nanti, kadang-kadang ada surau masjid ataupun rumah-rumah kebajikan tertentu dah tanya dah, ada tak nak bagi sumbangan untuk moreh ke, bubur lambuk ke, berbuka puasa dan sebagainya. Tetapi bila kita cakap tentang sedekah ini, konotasinya, apa yang kita faham adalah sedekah itu duit. Sedekah itu kemampuan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada para penonton apa sebenarnya yang perlu kita faham dahulu tentang apa itu sedekah sebenarnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Fiza, Fatin dan semua rakan-rakan yang sedang menonton wanita hari ini. Itu dia. Okey, bukan apa, sebab lama tak datang ke sini. Itulah Ustaz. Ustaz kan busy. Aduh. Tapi bila kita sebut tentang sedekah, sedekah ni konteksnya besar tau. Ramai orang duk anggap bahawa konteks sedekah mesti duit semata-mata. Kadang-kadang sedekah itu kita kena faham dalam bentuk konteks yang luas. Pertama, Nabi SAW sebut ibtisamuka li akhika sadaqah. Senyuman kamu kepada kawan-kawan kamu, pada orang Islam yang melihat, pada orang bukan Islam yang bertegur sapa dengan kamu pun dapat sedekah. Kalau buat ikhlas, kita senyum pun dapat sedekah dah. Yang kedua, kita orang kata apa? Kita tolong orang. Kita tak bagi duit pun. Kita tak dapat duit dekat situ. Kita tolong, bantu orang. Kadang-kadang masa kita pergi bazar Ramadan, tadi pun sebut tentang bazar Ramadan whatever kan. Kita nampak orang tu susah nak buka pintu, kita tolong bukakan pintu. Itu satu sedekah. Yang ketiga, imatatul adha anit tariqi sedekah. Bila kita angkat buang barang-barang, kata kita sampai dekat Media Prima TV3 ni kan. Kita lalu ada sampah, mungkin benda-benda yang terkotor, terjatuh, orang terbuang. Kita ambil, tolong buang dalam tong sampah, itu juga dikira sedekah. Masuk tandas. Kan tadi masuk tandas tengok-tengok, ada benda tertinggal lah. Contoh, kita pun tolong flush. Itu pun sedekah. Very simple. Nombor 4, sedekah yang dinamakan it'amut ta'am. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas afshu salam at'imut ta'am tadkhulul jannata bisalam atau kama qala. Wahai orang Islam, wahai orang yang membuat kebaikan, bagi salam. Bagi salam bermaksud kasih sayang antara kamu. Yang kedua, bagi makan pada orang. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dalam keadaan yang amat senang. Masya-Allah. Yang kelima, pastilah duit. Kita kongsi duit, hatta kalau kadang-kadang kita tolong orang beli kuih raya. Sekarang ramai orang jual kuih raya. Ya Allah, semualah kru spam. Semua jual kuih raya, macam-macam kuih ada. Kita tolong, tahu kalau beli kat kedai dapat RM20. Tapi kalau kita belikan dia ni dapat RM25. So, nak beli yang mana? Kalau Fiza? Kita bantu yang kawan tu, Ustaz. Sedekah. Faham tak? Fatin, bawa kereta, sampai dekat traffic light, ada orang jual asam. Kan, RM10. Mesti. Kita pun fikir, kadang-kadang tanya rumah, kalau kita beli sendiri sekilo, kita buat sendiri berapa kotak, berapa tong boleh dapat? Dapat 3 tong, dia kata. Kan? Betul kan? Tambah Fiza kaki masak, Fatin kaki buat asam. Kaki makan. Kaki makan. Okey, sama lah kita. Jadi bila kita beli tu, niat tu jangan kata mahal apa, kita beli, ya Allah, aku tolong orang ni. Dia dah berdiri tengah panas, dia dah berdiri dengan hujan.
dia cari rezeki untuk keluarga dia. Saya tak mau tahu apa yang belakangnya, tapi ya Allah, aku tolong dia kerana Allah. Pasti Allah akan tolong kita. Masya Allah. Tapi itu mungkin fahaman yang senang sangat untuk kita faham. Tapi kalau Ustaz, ada juga kadang-kadang fahaman kita yang macam kita pemudahkan urusan orang, Allah pemudahkan urusan kita. Tetapi ada pula cakap, oh maksudnya dia macam investment ke, macam satu pelaburan. You bagi sedekah, lepas tu nanti you mengharapkan sesuatu. Itu boleh ke tidak kita buat satu pemahaman macam tu? Kenapa tidak boleh? Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi tahu kepada kita, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila kau minta, aku bagi. So, kita mengharap daripada apa yang kita bagi atas muka bumi ini. Aku bersedekah, aku mengharapkan ganjaran Allah. Aku bantu orang, permudahkan urusan orang. Aku nak dapat apa? Nak dapat mudah masuk syurga. Masya Allah. Bayangkan saya datang Malaysia hari wanita hari ini. Adik-adik tak apa adik-adik. Itulah siapa tubuh nama dekat-dekat. Kan susah nak sebut. Wanita hari ini datang 1 jam sampai sini. Nak berkongsi rezeki, nak berkongsi pandangan, berkongsi ilmu. Mungkin dengan cara kita sampai ada orang dia insaf, dia buat apa yang kita cakap. Alhamdulillah, saya dapat tak ganjaran di akhirat? Manfaatnya. Confirm saya dapat ganjaran di akhirat. InsyaAllah. Okey, Ustaz, ini soalan daripada penerbit kita. Tapi saya kira ini memang kebiasaan dan kebanyakan yang dilakukan oleh masyarakat kita lah. Bila kita cakap tentang sedekah ni, ada pula kita sememangnya bila kita bersedekah ni, kita memangnya mengharapkan ganjaran pahala dan sebagainya. Tetapi ada pula dalam kalangan individu kita ni melakukan sedekah pada waktu-waktu dan saat-saat tertentu. Contohnya, sedekah pada waktu subuh sahaja, sedekah pada hari Jumaat sahaja, sedekah pada bulan Ramadan sahaja. Contohnya kalau kita tengok di rumah-rumah anak yatim, rumah kebajikan dan sebagainya kan. Bulan Ramadan ni kalau kita pergi, kebiasaannya ibu-ibu tu akan cakap memang banyak bantuan ni sampai melimpah ruah. Tetapi habis je bulan Ramadan, anak-anak ni mungkin dalam kalangan masyarakat berfikir mereka ni memerlukan bantuan bulan Ramadan je. Selepas bulan Ramadan bantuan tu dah terhenti. Adakah sedekah ini memang dilihat pada waktu dan bulan-bulan tertentu saja, Ustaz? Baik, macam inilah. Dia sedekah ni dia bersifat umum. Di mana-mana boleh buat, pada bila masa pun kita boleh buat. Cuma ada waktu-waktu tertentu yang digalakkan kita berbuat demikian. Macam contoh, Fiza pernah pergi umrah. Kan? Fatih pernah pergi. Belum lagi. Satu hari insya-Allah sampai dengan keluarga dan sebagainya. Sampai sana memang kita diminta untuk buat tawaf. Betul kan? Buat sa'i, kemudian tahallul. Semua benda-benda ini kita faham. Tapi pada masa yang sama, dia dalam Masjid Haram tu dia ada tempat-tempat mustajab doa. Multazam, ada Maqam Ibrahim, sama juga di Masjid Nabawi. Dia ada Raudah yang orang beribu berjuta nak masuk. Sangat limited. Kenapa? Tempat mustajab doa. Samalah juga waktu kita nak bersedekah. Bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk kita bersedekah. Betul. Bulan Ramadan kita perbanyakkan sedekah kerana Nabi SAW asyaddun nasi sakha'a fi syahr Ramadan. Nabi sangat pemurah pada bulan Ramadan. Imam Syafi'i dia baca Quran pada bulan-bulan lain, satu bulan dia khatam 30 kali. Tapi pada bulan Ramadan dia gandakan jadi 60 kali. Maknanya satu hari 2 kali. Kalau sedekah dia gandakan juga. Samalah juga macam kita jadikan Ramadan ini sebagai pendidik kepada kita. Kita mulakan bersedekah sikit pada hari Jumaat, kemudian pada awal pagi kita amalkan sedekah subuh tu bukan apa, sebab awal-awal Fiza, Fatin bangun je pagi, malaikat dah ada dah. 2 malaikat akan turun, salah satu daripada mereka itu akan mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wahai Tuhan, pada orang ni dia dah bersedekah walaupun RM1, dia akan doakan kita bagikan lebih baik daripada apa yang dia bagi sampai ke petang. Allahumma salli Muhammad. Tu sebab orang amalkan sedekah pagi tu. Dia bagi sedekah subuh kan. Tu kita buat bagi. Buat sikit. Tak perlu banyak. RM1, RM2, RM10. Ustaz, bermakna sedekah tu kita lakukan setiap hari sepanjang tahun dan sebagainya, tetapi kita gandakan pada hari-hari dan juga bulan-bulan tertentu ini. Dan kita teruskan pada bulan-bulan yang lain. Okey, insya-Allah. Okey, kita dah dengar sedikit penjelasan daripada Ustaz. Kita nak dengar juga apa pandangan orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom. Tak salah sebenarnya kalau nak bersedekah bulan Ramadan lebih sikit kan. Sebab kadang-kadang kita pun tahu bulan Ramadan syaitan kena ikat kan. So boleh buat lebih lah, banyak sikit. Tapi kenapa limit dengan Ramadan je kan? Boleh lah bulan-bulan luar. Kita tahu kalau kita sedekah ni, kita dapat balik. Macam tu lah. Daripada pandangan saya, sebenarnya
kita tak perlu tunggu bulan Ramadan pun untuk bersedekah, sebab bila kita memberi, lebih banyak kita memberi, lebih banyak kita menerima. Cuma bila bulan Ramadan ni pahala kita akan lebih berganda and lagi elok lah. Tapi actually bila kita nak bersedekah je, kita tak perlu tunggu je hari apa atau bulan apa. Kita just pagi je bersedekah je. Di bulan sedekah ni tak kisah bulan, tak kira masa, tak kira hari apa, boleh je sedekah. Bahkan senyum pun adalah sedekah. Tapi macam mana boleh jadi amazing, macam mana boleh awesome-nya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkatan. So siapa yang sedekah bulan Ramadan ni lagi banyak ganjaran pahala dia, lagi membuatkan dia tenang, lagi membuatkan Allah insya-Allah memudahkan segala urusan perjalanan hidupnya. Itulah yang bezanya bersedekah bulan lain dengan juga bersedekah di bulan Ramadan. Pendapat saya rasa sedekah ni atas diri masing-masing. Kalau kemampuan, contohnya seorang ekonomi tinggi. So bila berbuat kemampuan, bila ada majlis atau bila bulan, bila ada soayan baru ada bersedekah, saya rasa itu atas diri masing-masing. Itu tak salah pada saya. Okey, atas individu ada juga yang berpendapat tadi tak sekira masa lah untuk kita buat sedekah, tetapi macam Ustaz kata, gandakan pada bulan Ramadan ni, bulan mulia kan Ustaz. Okey, kita dah ada satu komen di Facebook. Terima kasih banyak-banyak daripada Faridah Yaakob. Saya suka soalan ni. Saya bersedekah dengan ikhlas tetapi jadi viral yang menerima sedekah itu menipu, saya jadi marah. Macam mana dengan sedekah saya tadi? Okey Ustaz, dia bagi sedekah. Macam tadi lah kita bincangkan tu, sedekah yang mungkin dijadikan konten. Tetapi ini sebenarnya memang dia berniat untuk sedekah. Bagaimana sebenarnya Ustaz? Okey, tanggungjawab kita bersedekah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita takkan dihisap benda yang kita tak mampu untuk menanggungnya. Siapa tahu yang dia tu menipu? Betul tak? Tapi tanggungjawab kita bila kita tengok dia ini susah, dia dalam keadaan memerlukan, kita bantu dia. Tanggungjawab kita selesai tak? Selesai. Alhamdulillah. Kita dah dapat pahala, insya-Allah kita termasuk daripada orang yang suka bersedekah. Manakala orang menipu tu, kau jawablah di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kiranya jelaslah. Yang penting niat ataupun nawaitu kita itu sendiri. Ustaz, bila kita cakap tentang sedekah ini, ada macam-macam lah pemahaman kita ni kan. Pastinya kita nak berbuat baik kepada sesama insan, kepada ahli keluarga dan sebagainya. Tetapi bila kita cakap tentang konteks sedekah ini, kepada siapa sebenarnya yang lebih afdal untuk kita dahulukan ataupun kita berikan sedekah ini sebenarnya? Satu soalan yang bijak. Kita nak bagi sedekah, sebaik-baiknya kita bagi kepada keluarga kita yang bukan tanggungjawab kita bagi nafkah. Contoh, saya ada isteri, ada anak-anak. Ada mak dan ayah. Saya tak boleh pergi bagi sedekah ke mak saya. Mak ambillah ni sedekah saya. Tak boleh. Itu wajib kau bagi nafkah. Ke isteri saya, yang ambillah ni sedekah daripada abang. Tak boleh. Itu adalah kewajipan, tanggungjawab saya, kena bagi kat dia. Wajib bagi. Anak-anak pun begitu juga. Yang bukan di bawah tanggungan saya, siapa? Adik-beradik saya. Kalau mereka susah, kan? Oh, susahlah, dia orang tak ada duit. Saya mesti kena bantu dia orang dulu. Belanja dia orang makan dulu. Lepas tu sepupu sepapat dan sebagainya. Okey. Boleh saya tambah satu lagi soalan? Ini kita dahulukan ahli keluarga kita yang paling dapat dekat, maksudnya yang bukan tanggungjawab kita memberi nafkah tadi Ustaz. Kemudian baru kita pergi kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita macam jiran, rakan-rakan dan sebagainya. Okey. Tapi ini persoalannya. Kadang-kadang setiap daripada kita ni memanglah ada niat kita untuk membuat kebaikan. Tetapi macam Fatin tanya awal tadi, macam mana kalau dia susah? Tetapi ini bukan sahaja susah, tetapi kalaulah individu ini dia berhutang. Dia ada banyak hutang. Ini bukan hutang dengan pihak perbankan Ustaz. Ini hutang dengan rakan-rakan ataupun hutang dengan ahli keluarga. Antara hutang dan sedekahnya, mana yang patut dia dahulukan sebenarnya? Okey. Bayar hutang hukumnya wajib. Kan? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wajib kau tulis. Kalau tulis tu wajib, bayar tu wajib. Okey. Manakala sedekah itu sunat. Antara wajib dan sunat, dahulukan yang wajib. Tak payahlah sibuk nak pergi umrah. Tak payah nak pergi haji. Sunaikan dulu tanggungjawab bayar hutang orang. Sebab ia melibatkan hubungan kita dengan manusia. Haji berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Umrah berhubung dengan Allah. Allah dah bagi tahu kau mampu kau pergi, kau tak mampu tak payah pergi. Manakala hutang kau wajib selesaikan dulu. Wajib. Manakala sedekah itu boleh ditunda selepas kita selesai membayar hutang. So sedekah tu boleh ditunda. Tapi Ustaz, ada pula senario kalau kita nak bersedekah, kita nampak dia kesian ni Ustaz. Memang kita nak tolong dia. Tapi sebenarnya kita kena scam. Maksudnya orang tu bukanlah dia tak susah, dia menipu Ustaz. Jadi ini macam mana tu? Orang itulah yang akan
bertanggungjawab atas perbuatan dia. Kalau ia merupakan sedekah umum daripada seseorang macam Fiza atau Fatin bagi kepada saya buat letih, buat susah, saya dapat duit tu. Saya senang, tapi saya minta sedekah. Maka saya akan berdepan dengan Allah di padang mahsyar, kata Nabi SAW. Semua tulang semua isi pada wajahnya akan jatuh, tinggal kulit dan tulang saja kerana malu dengan Allah Azza wa Jalla. Orang ni tak boleh masuk syurga. Satu. Nombor dua yang bahayanya, kalau saya ni tak layak terima zakat, tapi saya scam orang tu sampai orang tu bayar zakat kat saya, duit zakat ni duit orang ramai tau. Maka kau kena ingat, kau berhutang dengan semua orang fakir miskin yang pihak pusat zakat ataupun orang-orang syarikat-syarikat tertentu bagi kat kita. Itu kita kena jawab depan Allah Azza wa Jalla. Okey, Ustaz, satu sikit, untuk macam yang kita yang memberi sedekah ni kan, jadi kita macam tak apalah aku halalkan je lah. Ataupun kita kalau kita nak marah, kita jadi macam tak ikhlas tak Macam mana sepatutnya? Kita bila dah bagi, kalau kita boleh kalau tahu dia tu scam dan dia bertaubat, minta balik duit tu. Dan kita pergi bagi kepada orang lain. Ataupun cakap kat dia, duit tu duit orang susah. Tapi kau dah ambil, kau berhutang dengan orang susah, kau pergi bagi balik ke orang susah. Kalau dia boleh buat demikian, itu dakwah. Tapi kalau dia dah hilang macam tu, kita pun tengok dekat laman sosial je, dah serah pada Allah Taala. Tapi tanggungjawab kita sudah pun selesai. Okey. Ustaz bercakap tentang zakat tadi dan saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan penonton kita di bulan Ramadan ni ramai yang memang nak menunaikan zakat. Tetapi Ustaz, kadang-kadang kita agak terkeliru antara zakat dan juga sedekah ni. Siapa golongan yang layak sebenarnya yang ataupun dibolehkan untuk kita beri zakat, dan sedekah ni pula untuk siapa? Sebab kadang-kadang kita cakap tak apalah ni niat zakat macam tu. Dan adakah sebenarnya zakat dan juga sedekah itu sendiri perlu disertakan dengan niat, Ustaz? Bila benda tu sama bentuk dia, macam solat subuh 2 rakaat, sunat 2 rakaat, dua-dua tu kena niat. Sebab 2 rakaat subuh wajib niat adalah untuk fardu. Manakala 2 sunat, dia 2 rakaat juga, tapi kena niat sunat. Samalah juga macam pemberian duit. Bila kita nak bayar zakat, kita kena niat ini adalah zakat apa? Fitrah. Fitrah lah. Kalau zakat harta pula dia ada banyak. Harta emas, zakat emas, zakat pendapatan dan sebagainya. Jadi kena niatkan untuk memastikan, membezakan duit yang kita bagi itu bukan sedekah umum. Jadi zakat adalah wajib dengan syarat cukup haul, cukup nisab, cukup dia punya kadar, cukup tahunan dia. Itu satu. Jadi wajib zakat. Manakala sedekah ni kita boleh bagi pada siapa. Siapa-siapa boleh terima. Cuma adab dia, kita kena tahu siapa orang nak kita bagi. Contoh, Ustaz jumpa Fiza, ambillah ni sedekah. Bagi RM50 sedekah. Untung dia. Bazar Ramadan, Ustaz. Tak boleh. Fiza akan rasa malu lah. Kata, aku artis terkenal kot. Pengacara terkenal. Fatin pun terkenal. Takkan kau bagi sedekah? Dia akan rasa malu tu. Sebab Nabi tak makan sedekah. Tapi macam Ustaz bagi RM50 kat dia. Hadiah. Ustaz kena pandai guna istilah. Macam Fiza nak bagi. Dia kalau Ustaz datang selalu wanita hari ini, dia akan belikan kopi. Tapi ini kali tak ada. Rugi. Tak dapat sedekah dia. Hadiah. Jadi kalau dia kata, Ustaz ni hadiah. Dia bagi hadiah kopi. Jadi saya boleh terima. Tapi kalau sedekah, saya pun juga nak terima. Baik saya bagi cleaner yang tak minum lagi tu. Sebab sedekah ini kita kena tahu bahawa dia umum. Cuma adab kita kena gunakan bahasa yang betul. Ikut kesesuaian. Maksudnya antara sedekah dan juga hadiah. Jadi Ustaz, kalau kita macam kadang-kadang kita beri duit kepada ibu kita kan, kita tak bolehlah cakap macam ni adik sedekah. Tak boleh. Tak boleh. Memang kena ni hadiah. Ni hadiah. Kan cantik ayat tu. Ni hadiah. Mak, ni hadiah mak. Sikit je. Awak sebab saya bukan dalam tanggungan awak boleh hadiahkan saya baju raya. InsyaAllah. Itu boleh. Itu pun dia termasuk daripada konsep sedekah yang umum. Dia dah macam akad, Ustaz. Macam bahasa yang kita guna pun sangat penting. Betul. Istilah tu untuk menjaga aib dan muka orang. Okey, Ustaz, ada lagi satu soalan. Kan sekarang ni memanglah bulan Ramadan, kita memang nak kejar amalan kita kan, Ustaz kan. Tetapi kadang-kadang apa yang kita beri sedekah, kita rasa macam berlumba-lumba mana yang lebih banyak, apa yang dibagi, siapa yang dibagi. Tapi kan Ustaz, bagaimana pula kalau mereka bersedekah tetapi mereka tak puasa, Ustaz? Maksudnya macam puasa tu dia pick and choose lah. Dia buat salah satu. Tapi dia buat satu persatu macam mana? Salah satu dia buat. Macam ni lah. Ada orang bulan Ramadan ni, dia kerja apa tau? Kenapa masjid penuh? Sebab nak sembahyang tarawih. Dia punyalah sembahyang tarawih 20 rakaat. Maghrib Isyak tak sembahyang, bang.
Jadi maknanya karut juga ini. Dia akan dapat pahala tarawih. Dan dia akan dapat pahala sedekah. Namun begitu, dia akan dapat dosa tinggal semayang. Dosa dia buat jahat. Dosa nakal. Macam contoh mudah kita bagi, kita letak satu baldi, bocor-bocorkan dia. Nak penuhkan baldi itu bila nak penuh? Lambat lah. Keluar. Memang bukan lambat, memang takkan penuh. Mustahil penuh sebab lubang. Begitulah juga amalan kita. Jadi tutup lubang-lubang tu dulu. Ya. Okey Ustaz, kita ada pelbagai pemahaman ataupun konotasi penerimaan tentang sedekah ni. Soalan Kadang-kadang Ustaz, orang kata kalau kita beri tangan kanan, tangan kiri pun tak boleh tahu. Tetapi ada orang pula kata kadang-kadang ikut niat juga. Kalau kita nak, mungkin cara kita berkongsi tu kerana kita nak memberi inspirasi kepada orang lain. Ini ada kaitannya juga dengan soalan yang ditanyakan oleh penonton kita. Suaiza Muhammad, dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Sekarang ni ramai orang bersedekah tapi buat rakaman video kemudian update di media sosial. Jadi adakah ianya dibenarkan dalam Islam sedangkan sedekah itu tidak perlu dipertontonkan? Ini mungkin kita kena cek titik tengahnya ke Ustaz, macam mana? Titik tengah dia cukup cantik. Dia panggil at-taufiq bainal aqwal. Cuba mengharmonikan semua pandangan. Ulama kata haram kita nak menonjol-nonjolkan sebab nak menunjuk. Ada ulama kata wajib untuk mengajak orang buat kebaikan. Sebab Allah sebut wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Disuruh kita ajak orang buat benda baik. Jadi sekarang ni macam nak buat? Kita, Imam Ghazali bagi pada 3. Pertama, kita dibenarkan untuk menzahirkan sedekah kita itu macam sedekah fitrah. Kenapa kena zahirkan? Kerana kita nak galakkan semua orang yang ada untuk membayar sedekah, zakat dan sedekah yang lain. Jadi maknanya benda tu bagus. Macam dia letak kat Facebook. Hari ni bagi sedekah dekat orang. Ni orang luar nampak konten. Tetapi pada hakikat orang tu nak mengajak, yang buat tu balik pada niat orang yang nak buat. Niat dia nak mengajak orang kat luar sana, macam wanita hari ini. Dia nak ajak orang kat luar sana agar bersedekah dan berinfak. Nampak tak? Jadi dibenarkan untuk kita mewawarkan. Nombor 2, jadi makruh kita wawarkan. Sebab apa? Kita rasa macam tak confident. Kita jenis cepat riak. Pantang orang up sikit, riak terus. Riak betul-betul. Dia riak. Tak boleh. Kata aku ni tak boleh. Kalau aku buat ni masuk sikit habis riak. Bukan saja riak, masuk takbur, masuk sum'ah. Habis semua sifat iblis ada kat kita lepas tu. Kata tak boleh. Itu makruh. Elakkan. Kalau jenis macam tu. Kalau yang ketiga jadi haram. Haram. Memang jenis kita buat ni, memang kita nak menunjuk. Perangai kita bagi RM1 pun buat cek, posting, mock check. Pemberian RM1 Malaysia. Apa ni? Sebab nak tunjuk kau bersedekah. Tuan-tuan, itu memang tidak dibenarkan. Haram hukumnya sebab nak menunjukkan kekayaan dan sebagainya. Wow. Saya kira penjelasannya, kita kadang-kadang nampak benda tu macam nampak ringan kan. Kita nampak bersedekah tu untuk kita memanglah buat kebaikan, tetapi fahaman ataupun kata-kata yang perlu kita perjelaskan kat situ Ustaz. Satu lagi, Ustaz nak jelaskan. Baru ni kan ada mufti Pulau Pinang. Dia jelaskan haram kita letakkan gambar makan dalam Facebook dan Instagram. Nampak tak? Letak saja-saja. Kenapa kau letak? Tak ada sebab. Ini makanan aku pada petang ini. Apa ni, chicken chop dengan mozzarella lah, whatever lah kan. Saya pun tak reti sangat. Okey, letak. Nampak maka itu tak dibenarkan. Memang haram lah. Sebab nak menunjuk pada orang-orang susah tengok sedih. Tapi kalaulah saya ni, saya ada follower kan dekat Facebook. Tak ramai. Sikit je. 1.1 juta. Kita letak je, kita boleh kongsi. Untuk nak bagi orang datanglah kedai ni. Datanglah beli, datanglah makan. Kita support orang Islam kita. Kita bantu orang Muslim kita punya bisnes. Kita dapat pahala sedekah. Saya tak ambil duit kat situ. Saya memang tolong lillahi ta'ala. Maka bisnes dia berjaya, dia akan bagi zakat. Dia Ustaz, maafkan saya. Maksudnya dia berbalik pada niat ataupun apa yang ingin kita sampaikan. Kalau kita memang niatnya untuk menunjuk kepada orang lain, dia jadi hukumnya haram. Tetapi kalau niat kita tu nak membantu orang lain menambah pendapatan dan sebagainya, dia dibolehkan. Betul. Okey, Ustaz. Mungkin sedikit kesimpulan tentang topik sedekah kita ini sebelum kita nak pergi ke satu lagi anjakan topik pertanyaan daripada penonton kita. Apa yang kita perlu tahu tentang sedekah ini? Apa yang perlu kita tahu? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bersedekahlah ketika kau ada nikmat. Sebelum
nikmat itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nikmat itu tiada faedah lagi untuk kau berangan-angan untuk memberi sedekah. Baiklah Ustaz, daripada kesimpulan Ustaz ni, saya nak tanya satu lagi soalan tentang sedekah ni Ustaz. Bila kita bercakap tentang sedekah ni, kebiasaannya sedekah ni kita lakukan sewaktu kita masih lagi hidup. Kadang-kadang apabila seseorang dah pun meninggal dunia, Ustaz, kadang-kadang kita kata, oh ni kita sedekahkan untuk si arwah sepulan dan sebagainya. Tapi ada pula yang mengatakan kalau seseorang itu dah pun meninggal dunia, dia dah terputus amalannya. Jadi bagaimana Ustaz dalam konsep ni? Bersedekahlah ketika kamu hidup dan kamu ada nikmat. Kata Syekh Mutawalli itu jelas, Mutawalli Sya'rawi, jelas ketika nikmat ada bersama kamu. Nikmat hidup, nikmat sihat, nikmat duit dan sebagainya. Sedekah ketika kau hidup. Si Fiza dia, Fatin pula. Contoh dia, Fatin duit banyak. Tengah sihat. Masa inilah Fatin bagi apa yang Fatin ada. Sabar. Sedekah. Ni tak payah. Dia hadiah. Hadiah. Bagilah apa yang kita ada. Sebab bila kita mati, duit itu akan pergi kat siapa? Kat suami kita. Kita simpan banyak-banyak. Apa suami kita buat? Takut Ustaz, jangan macam ni. Tak, betul. Apa dia akan buat? Mungkin dia hilang cari pengganti dah Ustaz. Tak, dia akan guna tu untuk beli hantaran bini kedua. Masya Allah Ustaz. Kau Fatin dah tak ada dalam tu. Kau dalam tu Fatin. Kau dah dalam tu tak ada apa dah Fatin. Kau tak boleh nak jadi hantu dah lepas tu. Kau tak marah jadi hantu. Kenapa kau pakai duit aku? Pakailah duit kau. Tak ada. Duit tu akan diguna oleh suami kita. Adakah dia akan sedekahkan? Belum tentu. Belum tentu. Bagus awak ni. Belum tentu. Husnuzon. Sekarang ni husnuzon. Dah kalau orang buruk sangka dosa. Dah mati tak apa. Selalunya kebiasaannya bila dah mati, duit tu akan menjadi pergaduhan antara ahli keluarga. Anak nak bayarkan zakat mak ayah dia. Tak. Silat bulan tak buat. Ada yang berkira-kira. Haji. Ayah tak pergi haji lagi. Patutnya kalau ikutkan hukum, dia kena bayarkan haji seperti mana orang hidup pergi. Tapi dia akan cari yang paling murah. Badal yang paling murah. Badal paling murah RM2,500. Jadi siapa yang pergi? Itu yang kita jumpa dekat Padang Arafah tu, isap okok menyembang. Orang lain berdoa. Kata gang, doa ni orang kau kan ambil badal RM2,500. Waduh. Bayarnya RM2,500 tapi mahunya macam RM20,000. Letihnya enggak kira. Sudah kita sama, faham. Sama kan. Jadi nak bagi tahunya kita kena faham. Orang anak akan ambil yang paling murah. Kalau kita hidup kita takkan pergi yang RM2,500. Betul tak? Kita akan pergi buruk-buruk pun yang muassasah. Tapi hari ini dah dipecah-pecahkan ikut B40. Dia akan dia buruk-buruk dia akan pergi RM15,000 tu. Kan? Mungkin kita kalau mampu kita ambil yang RM120,000 Ustaz. Alhamdulillah, amin. Saya doakan doa semua dapat. Amin ya rabbal alamin. Okey Ustaz, kita tentang sedekah tu tadi. Sebenarnya banyak lagi persoalan tentang sedekah ni, insya-Allah mungkin kita akan buatkan di episod-episod yang akan datang. Tetapi Ustaz, kita nak pergi ke satu lagi persoalan. Ini apa yang ingin penonton tahu dan penonton tanya tentang perkara-perkara di bulan Ramadan ni. Kita saksikan Ustaz. Bagi wanita yang tak ada pasangan. Tu dia. Terutama Ustaz. Terutama Okey, pertama Nabi SAW sebut bagi orang perempuan dia pernah mengadu. Orang lelaki kan semua pergi jihad kan. Maka Nabi kata jihadukunna fi buyutikun. Jihad kamu kat rumah kan. Sebab apa? Ada anak, ada benda nak kena siapkan. Maka dia nak pergi semayang. Begitu juga kalau jihad pun Nabi selesaikan kat rumah. Kalau dekat kalau dekat time tarawih ni, dia banyakkan di rumah. Itu lebih baik. Kalau dia banyak kerja rumah tak siap lagi. Tapi kalau kerja rumah semua sukses, bagus dah, berkeluarlah satu family pergi, suami dan isteri dan anak. Maka dia pergi ke masjid untuk apa? Untuk dapat solat tarawih berjemaah. Dapat pahala banyak sikit. Tapi bagi orang yang single ni, kau pergilah masjid surau, mana tahu ada rezeki AJK masjid tu bakal suami kita. Imam kita. Okey, Ustaz, kita pergi ke soalan yang kedua yang kita akan gabungkan dengan ketiga ni. Silakan. Okey Ustaz, kalau wanita dalam keadaan uzur, apa amalan yang sesuai dilakukan, terutamanya Ustaz pada 10 malam terakhir Lailatul Qadar itu, qiyamul lailnya? As-salatu bimakna doa. Solat itu maknanya doa. Bagi orang perempuan yang uzur, pasti dia tak boleh semayang malam. Dia tak semayang tarawih, dia tak boleh baca Quran. Maka apa perlu dia buat? Aktsiru minad doa. Perbanyakkanlah doa. Itu yang pertama.
bangun pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, tetap banyakkan berdoa. Sebab doa itu Allah terima walaupun daripada seorang perempuan yang dalam period atau nifas. Walaupun malam tu malam Al-Qadar, dia tetap dapat malam Al-Qadar. Sebab bukan syarat untuk dapat malam Al-Qadar kau semayang 2 rakaat. Tetapi adalah doa ketika kau buat ketika itu. Dan yang terakhir, apabila kamu ni dalam keadaan orang kata apa, uzur, banyakkanlah membaca tafsir atau terjemahan Al-Quran. Banyak pecahan dia. Okey, jelaslah dekat situ Ustaz. Kita boleh pilih amalan apa yang kita nak buat dan juga semoga apa yang diperjelaskan oleh Ustaz ini mendapat manfaat. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzar Arif Muhammad Hashim, Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Ustaz, terima kasih sekali lagi. Banyak soalan Ustaz ni. Alhamdulillah. Banyak perkongsian Ustaz. Semoga dapat memberi manfaat yang berguna untuk semua penonton kita.